Okay, kita tengok bab 10, pengangkutan dalam manusia dan haiwan ya. Okey, kalau kita tengok setiap sel hidup, setiap benda hidup dia memerlukan bahan keperluan seperti oksigen dan nutrien. Okey, dia memerlukan bahan keperluan seperti oksigen dan nutrien. Dan dia perlu juga menyingkirkan bahan buangannya. Bahan buangannya boleh jadi seperti karbon dioksida, bahan kumuh bernitrogen seperti urea. Okey. Kalau kita tengok organisma unisel. Organisma unisel contoh dia apa? Contoh organisma unisel apa? Paramecium. Paramecium. Lagi? Amoeba. Ameba. Tu semua unisel ya. Paramecium, ameba, unisel. Macam mana mereka? Contohnya seperti ameba di sini. Ameba spesies. Macam mana dia mendapatkan bahan keperluan dia dan menyingkirkan bahan buangan dia kepada persekitaran. Mana yang saya tik ni kamu tiklah dalam buku teks, penting ya. Mana yang saya highlight, kamu tandakan dekat buku teks guna pensel. Okey, organisma yang kecil unisel ini dia mempunyai jumlah luas permukaan terhadap isi padu yang lebih besar. Maksud dia isi padu bawah, isi padu tu lebih kurang macam berat lah. Dia punya lebih besar dibanding dengan jumlah luas permukaan dia. Kalau manusia, banding dengan manusia, jumlah luas permukaan per isi padu bagi manusia adalah lebih kecil ya. Lagi besar sesuatu objek, lagi kecil dia punya jumlah luas permukaan bahagi dengan isi padu. Okey, sebabkan dia besar, maka dia tidak memerlukan sistem pengangkutan yang khusus macam kita. Kita ada saluran darah, kita ada sistem darah. Ameba tak perlu tu semua. Dia boleh terus mengangkut bahan makanan dia masuk dan keluar secara resapan. Bahan makanan, bahan buangan akan masuk terus ke dalam badan ameba. Ni ya, ameba, bahan buangan, bahan yang dia perlu akan masuk. Bahan yang dia tak perlu akan keluar. Terus berlaku secara resapan saja. Dia tidak ada sistem yang khusus. Okey, kalau kita tengok bagi haiwan yang bersaiz lebih besar, seperti ikan, serangga tu semua. Ikan, serangga semuanya, pertukaran bahan tidak boleh berlaku secara resapan kerana selnya terletak jauh daripada persekitaran. Jadi bila sel terletak macam kita manusia, sel terletak jauh daripada persekitaran, kita perlukan sistem pengangkutan yang khusus untuk ni. Okey, kat sini kalau kita tengok organisma multisel, organisma multisel macam kita lah manusia. Dia mempunyai sistem pengangkutan yang khusus. Ada sistem pengangkutan yang khusus. Macam kita panggil sebagai sistem peredaran darah.
Okey, tadi kita tengok unit sel berlaku bahan masuk dan keluar secara resapan saja. Sekarang kita tengok pula pada organisma multisel yang lain. Macam mana sistem peredaran dalam badan organisma multisel. Okey, ini contoh untuk serangga. Serangga, for example, this grasshopper. Belalang. Macam mana sistem pengangkutan dalam satu serangga. Okey, kalau kita tengok sini serangga, darah, kalau kita panggil darah, kalau untuk serangga kita panggil dia hemolimfa. Hemolimfa tu dia punya darah lah. Kemudian ruang antara dalam badan dia, ruang-ruang kosong yang terdapat dalam badan serangga seperti belalang kita panggil hemoselum. Okey, untuk organisma multisel, sistem peredaran kita boleh bahagi dua di sini, iaitu sistem peredaran terbuka dan sistem peredaran tertutup. Sistem peredaran terbuka, dia tak ada salur yang khas. Dia tak ada salur yang khas. Kalau kita tengok sini, hemolimfa terus masuk dan terus masuk ke dalam sel-sel. Dia tak ada sistem pengangkutan khas di sini. Itu sistem peredaran terbuka. Maksudnya dia tak ada salur darah yang khas lah kat sini. Sistem peredaran tertutup ada salur darah. Macam kita manusia pun sistem peredaran tertutup. Kita ada salur darah di seluruh bahagian badan kita. So this is important. Kamu boleh tekan. Okey, sistem peredaran terbuka, hemolimfa darah dia terus masuk ke dalam rongga badan dia. Hemoselum. Dia terus masuk dan dia terus masuk ke dalam sel. Cecair yang diperlukan masuk dan bahan-bahan yang tak perlu akan keluar. Ini dia punya jantung lah. Bahan yang perlu akan masuk ke dalam sel, bahan yang tak perlu akan keluar. Ini sistem peredaran terbuka yang terdapat pada serangga. Untuk sistem peredaran darah tertutup, bahan-bahan yang diperlukan terdapat dalam salur darah yang tertutup. Ada salur darah yang tertutup, kemudian dia akan meresap ke dalam sel dan bahan yang tidak perlu akan masuk ke dalam darah. Dan diangkut ke jantung. Dan ni ada persoalan tak? Boleh faham? Boleh saja. Okey, kalau ada soalan tanya ya. Okey, next. Cikgu pergi seterusnya. Kita tengok sistem peredaran terbuka pada serangga. Sistem peredaran terbuka ni terdapat pada serangga lah yang kita belajar setakat ni dalam kamu punya form 5 ni, pada serangga ya. Okey, macam kita tahu tadi, ini semua penting ya. Sistem peredaran serangga adalah sistem peredaran darah terbuka. Okey. Jadi kat sini ini dia punya jantung ya. Tengok jantung dia ada banyak segmen ni. Bukan macam jantung kita yang bentuk lain. Ini bentuk lainnya, dia banyak segmen macam ni. Ini jantung serangga. Okay, kalau kita tengok macam ni dia punya jantung. Kemudian dia ada liang-liang kecil yang kita panggil sebagai ostium.
Luar liang-liang kecil yang kita kata osteum. Ini jantung dia. Dia ada banyak segmen dia, bahagian dia. Macam ni panjang. Posterior tu bahagian belakang. Anterior bahagian hadapan. Kemudian dia ada jantung dan dia ada aorta sini. Okey, apabila jantung mengecut, hemolimfa mengalir keluar dari jantung. Bila jantung mengecut, dia mengalir keluar. Okey, kemudian dia masuk ke ruang kosong antara sel-sel dan pertukaran bahan berlaku. Di sinilah macam ni. Dia masuk sini berlaku pertukaran. Bahan nutrien dan oksigen masuk, karbon dioksida dan bahan-bahan buangan akan keluar. Bila jantung mengendur pula, hemolimfa mengalir kembali kepada jantung. Bila jantung mengendur, cecair itu akan mengalir masuk melalui osteum. Liang-liang kecil ni dia akan masuk balik mengalir osteum. Itu yang berlaku pada serangga. Saya ulang lagi sekali ya. Sistem peredaran darah serangga, sistem peredaran terbuka. Di mana jantung akan mengepam hemolimfa tadi kepada sel-sel. Bila jantung mengecut, hemolimfa tu keluar. Pergi pada hemoselem. Pergi pada hemoselem, berlaku pertukaran. Bila jantung mengendur, bahan-bahan buangan tadi bersama hemolimfa akan masuk balik ke dalam jantung melalui osteum. Akan masuk semula melalui osteum. Itu sistem peredaran darah serangga. Ada apa-apa nak tanya sistem peredaran darah serangga? Boleh? Boleh. Boleh ya? Okey. Kalau tak ada apa, kita terus pergi kepada sistem peredaran dalam ikan. Ini peredaran tertutup ya. Yang ini sistem peredaran tertutup untuk ikan. Tertutup. Dia ada salur darah tertutup. Okay, all this is important. Kemertikan ya. Okay, kalau kita tengok ikan, jantung ikan ada dua ruang lah. Dia ada ruang dia dalam jantung dia. Ni ruang dalam jantung dia, iaitu atrium, satu atrium dan satu ventricle. Ni atrium, satu ventrium dan satu ventricle. Dia ada satu-satu aja. Okay, kalau kita manusia, kita ada 4 ruang ya dalam jantung kita. Kita akan tengok lepas ni lah yang tu, lepas tajuk ni. Manusia pula. Manusia ada 4 ruang. Dia ada 2 ruang saja, satu atrium dan satu jantung. Sebab dia kecil kan. Jadi dia hanya perlu satu atrium dan satu ventricle sahaja. Jadi darah yang masuk ke dalam ventricle ini masuk ke dalam insang. Okay, masuk ke dalam insang untuk ambil oksigen.
Okey, dia pergi insang sini untuk ambil oksigen. Okey, insang akan membekalkan oksigen. Jadi daripada ventrikel dia pergi insang untuk mengambil oksigen. Kemudian daripada situ dia akan terus mengalir pergi kepada dia ada kapilari sistemik di sini. Kapilari sistemik yang merah ni menunjukkan darah yang ada oksigen ya. Yang merah darah beroksigen, yang biru ni tak ada oksigen lah. Jadi ni daripada kapilari insang darah akan mengalir ke seluruh bahagian badan dia. Kemudian masuk ke dalam kapilari sistemik. Daripada sistemik ni pun dia akan masuk ke dalam sel-sel yang terdapat dalam badan dia. Ini pergi ke seluruh badan ikan lah. Dia pergi ke seluruh bahagian ikan, kapilari sistemik ini. Dia akan bekalkan oksigen, kemudian karbon dioksida dan bahan-bahan buangan akan keluar. Pergi pada atrium. Ini dia punya vena. Salur darah ni dipanggil vena. Ini salur darah, vena. Pergi pada atrium. Ini dia sistem peredaran darah ikan. Cikgu ulang lagi sekali. Ikan hanya mempunyai, jantung dia hanya mempunyai 2 ruang, atrium dan ventrikel. Okey, ini darah-darah yang tak ada oksigen akan pergi kepada kapilari insang untuk mengambil oksigen. Kemudian dia kembali kepada kapilari sistemik. Di kapilari sistemik dia akan hantar darah-darah yang beroksigen dan ada nutrien ke seluruh bahagian sel-sel ikan. Dan bahan buangan karbon dioksida akan masuk semula ke dalam salur darah dan pergi kepada atrium untuk mengambil oksigen. Okey, yang ni kita panggil sebagai sistem peredaran tunggal. Apa maksud dia sistem peredaran tunggal? Sistem peredaran tunggal maksud dia darah mengalir satu hala saja macam ni. Sekali saja dia masuk jantung. Bila darah masuk jantung sekali saja kita kata sistem peredaran tunggal. Kalau darah masuk jantung 2 kali, itu kita kata sistem peredaran darah ganda 2. Kalau tunggal darah masuk jantung sekali saja. Peredaran dia mengalir dalam satu hala sahaja. Jadi ikan sistem peredaran darah tunggal. Any question here? Ada apa-apa nak tanya? Okey, itu sistem peredaran darah ikan. Jadi dia sistem peredaran tunggal dan sistem peredaran tertutup ya. Tunggal dan tertutup. Okey, kalau tak ada apa kita pergi pada sistem peredaran amfibia. Dia pun sama ni ya. Ini semua penting untuk sistem peredaran amfibia.
Okey, kalau kita tengok jantung amfibia. Amfibia contoh dia apa? Apa contoh amfibia? Katak. Yes. Katak, kodok semua tu. Okey, kalau kita tengok amfibia macam katak, pertukaran gas dia berlaku di mana? Dalam badan katak, pertukaran gas dia, oksigen berlaku di mana? Storage. Kalau kita manusia, ada paru-paru. Kalau katak? Ya? Macam mana pertukaran gas berlaku dalam katak? Kulit yang lembab dan paru-paru. Yes. Kulit lembab, melalui kulit lembab dan juga paru-paru. Untuk katak. Pertukaran gas dia. Ni saya rasa dah jenam pemuda belajar. Okey, kalau kita tengok jantung katak, ni jantung dia ada 3 ruang pula. Tadi kalau ikan 2 ruang, katak 3 ruang. Dia ada 2 atrium, atrium kanan dan atrium kiri. Okey, 2 ruang. Atrium kanan, atrium kiri ya. Wait cuba besarkan sikit. Dia lari. Okey, 2 ruang iaitu atrium kanan dan atrium kiri. Ni. Kemudian ada 1 ruang ventricle. Okey, ini untuk katak. Okey, kalau kita tengok sistem peredaran dia ada dua jenis ya. 2 jenis sistem peredaran, iaitu peredaran pulmocutaneous. Kalau bahasa Melayu pulmocutaneous dan peredaran sistemik. Pulmocutaneous dan peredaran sistemik. Ini sebab dia ada 2 peredaran, kita panggil dia peredaran ganda 2 ya. Sistem ini selalu berkaitan dengan paru-paru ya. Pulmocutaneous. Pulmocutaneous ni berkaitan dengan paru-paru. Jadi darah akan masuk ke dalam paru-paru dalam pulmocutaneous. Dia sistem peredaran ganda 2. Amfibia mempunyai sistem peredaran ganda 2. Tengok ni macam mana. Darah daripada jantung dia akan pergi kepada bahagian paru-paru dan kulit untuk mengambil oksigen. Ini yang kita kata peredaran pulmocutaneous. Kalau bahasa Inggeris kita kata pulmocutaneous ya. Dia pergi paru-paru untuk ambil oksigen. Lepas tu dia balik semula ke dalam jantung. Daripada jantung dia keluar lagi sekali. Jadi darah masuk 2 kali ke dalam jantung. Sebab tu kita kata dia sistem peredaran ganda 2. Okay, sistem peredaran ganda 2. Peredaran sistemik dan peredaran pulmocutaneous. Ni diambil oksigen lah daripada kulit paru-paru dia. Kemudian melalui peredaran sistemik, darah akan keluar di sini, pergi kepada capillary systemic. Capillary systemic ni dia masuk ke seluruh bahagian sel-sel dalam katak. Jadi berlaku pertukaran oksigen dan bahan nutrien di sini dan bahan karbon dioksida dan bahan buangan akan keluar. Kemudian akan masuk semula ke jantung.
Ini sistem peredaran ganda dua pada katak. Kemudian bagi amfibia ni, kita kata sistem peredaran dia tidak lengkap. Sistem peredaran ganda dua tidak lengkap. Kerana kenapa kita kata tidak lengkap? Kalau manusia kita kata lengkap. Kalau untuk amfibia kita kata tidak lengkap. Kerana darah oksigen dan darah tidak beroksigen dia bercampur. Darah beroksigen dan darah terdioksigen. Kita kata terdioksigen ya. Bercampur. Sebab tu kita kata dia tidak lengkap. Dia bercampur. Dia bercampur di sini ya. Jadi peredaran mengangkut darah ke paru. Dia bercampur. Bila bercampur kita kata sistem peredaran darah tidak lengkap. Peredaran ganda dua tidak lengkap. Okay, kita tengok sini satu-satu ya. Nombor satu. Nombor satu di sini ya, atrium kanan. Darah terdioksigen dari badan diangkut ke atrium kanan. All this also important. Ada 4 ya. Darah masuk ke dalam atrium kanan. Nombor 2, darah beroksigen dari peparu dan kulit diangkut ke vena pulmonari. Dari vena pulmonari ke atrium. Ini vena pulmonari. Vena pulmonari mengangkut darah beroksigen ni ke atrium kiri. Ini nombor 2 lah. Nombor 3, sini dekat ventricle. Kita tengok apa terjadi pada ventricle. Darah dari kedua-dua atrium masuk dalam satu ventricle. Kamu tengok sini. Darah yang nombor 1 ni pun masuk, nombor 2 ni pun masuk. Jadi dia bercampur darah oksigen dan darah tidak beroksigen dia. Ini yang kita kata sistem peredaran darah ganda 2 yang tidak lengkap. Okey, dia bercampur oksigen dan terdioksigen. Tapi apa yang berlaku, darah terdioksigen ni kebanyakannya akan tinggal dekat sini. Kebanyakan darah kekal pada bahagian yang beroksigen kekal dekat bahagian kiri, yang tidak beroksigen, yang terdioksigen akan tinggal di atrium kanan. Jadi kebanyakannya yang masuk ke dalam aorta dan keluar ni adalah darah beroksigen. Ini dia berlaku dengan pantas lah. Ni masuk sini keluar oksigen. Yang ini masuk sini, yang terdioksigen. Tapi dia tak bercampur sangat. Dia tetap di sini, terdioksigen, ini oksigen kekal di sini. Okey, ventricle kemudiannya mengepam darah melalui peredaran pulmocutaneous ke peparu dan peredaran sistemik. Ini dia pergi peparu ambil oksigen. Peredaran sistemik dia akan pergi ke seluruh bahagian badan katak kecuali peparu lah. Itu peredaran sistemik. Okey, yang ni untuk katak. Untuk amphibian. Ada apa nak tanya? Okey katak ada sistem peredaran ganda 2 yang tidak lengkap. Kerana dia ada peredaran pulmocutaneous dan peredaran sistemik. Kemudian dia sistem peredaran darah tertutup ya. Dia ada salur darah tertutup. Okey, next kita tengok pula untuk manusia.
Okey, sistem peredaran pada manusia. Okey, kalau manusia untuk pam darah kita menggunakan jantung. Jantung. Kalau kita tengok jantung kita, ni muka surat berapa ni? Jantung kita okey, ni jantung kita. Okey, jantung manusia. Jantung manusia ada 4 ruang. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruang. 2 atrium dan 2 ventricle. Atrium kiri, atrium kanan. Ini ventricle kiri dan ventricle kanan. Kita jantung manusia ada 4 ruang macam ni. Sekejap ya. Okey. Manusia ada 4 ruang. Sistem peredaran darah. Darah akan mengalir ke dalam jantung sebanyak 2 kali ya. Kita ada sistem peredaran darah ganda 2 yang lengkap. Darah akan mengalir ke jantung 2 kali, okey. Kita ada salur darah vena cava. Jadi vena cava ni akan membawa semua darah yang tak ada oksigen daripada seluruh badan ke dalam jantung. Ke bahagian atrium kanan. Daripada atrium kanan, darah akan pergi kepada ventricle kanan. Daripada ventricle kanan, darah akan melalui vena cava, salur darah vena cava ya, pergi kepada peparu. Pergi kepada peparu untuk mengambil oksigen. Ini arteri pulmonari ya. Melalui arteri pulmonari pergi pada peparu. Okey, saya ulang lagi sekali. Darah tidak beroksigen daripada seluruh badan akan masuk ke dalam jantung melalui vena cava. Kemudian dia akan pergi kepada peparu melalui arteri pulmonari. Dia pergi pada peparu ambil oksigen. Kemudian dia balik semula ke dalam jantung melalui vena pulmonari. Melalui vena pulmonari. Dia balik jantung. Okey, dia pergi kepada atrium kiri, ventricle kiri. Ventricle kiri akan mengempang darah itu ke seluruh bahagian badan. Kalau kita tengok dinding ventricle kiri ni tebal, dia tebal dan berotot dinding dia. Supaya dia kuat dan boleh mengempam darah ke seluruh bahagian badan melalui aorta ni. Salur darah aorta ni besar. Dia akan mengempam darah ke seluruh bahagian badan. Jadi capillary systemic lah. Capillary system ni ada di seluruh bahagian badan kita. Untuk membawa oksigen dan nutrien ke setiap bahagian sel badan kita. Kemudian membuang bahan buangan seperti karbon dioksida dan bahan buangan bernitrogen. Dia akan lalu sini baliklah. Dia akan pergi melalui vena cava, masuk semula ke jantung. Bila darah masuk ke peparu, ini kita kata sebagai peredaran pulmonari ya. Ini peredaran pulmonari ya.
Peredaran pulmonari berkaitan dengan peparu. Jadi peredaran pulmonari darah masuk ke dalam peparu. Perkataan ini berkaitan dengan peparu. Kalau peredaran sistemik, darah pergi ke seluruh bahagian badan yang lain kecuali peparu. Okey, kita tengok sini balik. Okey, ini nombor 1, ini okey. 2 atrium, 2 ventricle. Kemudian darah mengalir ke dalam jantung sebanyak 2 kali. Okey, darah masuk ke dalam jantung 2 kali. Sebab tu kita kata sistem peredaran ganda 2. Gariskan tu ya. Kemudian sistem peredaran darah manusia adalah sistem peredaran ganda 2 lengkap. Kenapa kita kata lengkap? Sebab darah beroksigen dan darah tidak beroksigen. Darah beroksigen dan darah terdioksigen tidak bercampur. Kalau tadi kata dia bercampur, jadi dia tidak lengkap. Kalau manusia kita kata lengkap kerana darah beroksigen dan darah terdioksigen dia tidak bercampur. Okey, kemudian peredaran pulmonari. Darah pergi kepada peparu. Darah terdioksigen diangkut melalui arteri pulmonari ke peparu. Darah beroksigen kembali kepada peparu. Darah beroksigen dari peparu kembali kepada jantung. Okey, darah beroksigen dari peparu kembali kepada jantung. Peredaran sistemik. Darah daripada jantung akan dipam ke seluruh bahagian badan kita kecuali peparu. Kemudian darah terdioksigen masuk semula ke dalam jantung melalui vena cava. Ada apa-apa soalan tentang sistem peredaran darah manusia? Jadi sistem peredaran darah manusia jenis yang tertutup, sistem peredaran ganda 2 yang lengkap. Sebab ada peredaran pulmonari dan ada peredaran sistemik. Kalau tak ada apa, kita bandingkan Kita bandingkan antara sistem peredaran yang organisma multisel yang kita tengok tadi Kalau dia suruh bandingkan, pastikan kamu tulis dia punya persamaan dan perbezaannya. Okey, persamaan. Kalau kita tengok persamaan, semuanya terdapat dalam organisma multisel. Okey. Semuanya melibatkan jantung. Untuk pam darah pun, hemolimfa dalam serangga pun
semua melibatkan jantung. Ini semua melibatkan organisma multisel. Semuanya berfungsi untuk mengangkut nutrien. Tambah sini satu oksigen ya. Nutrien. Sini tambah oksigen. Nutrien dan oksigen serta bahan buangan. Kemudian semuanya jantung mempunyai injap untuk memastikan pengaliran darah sehala. Injap tu nilai injap sini tengok. Ini injap. Di antara atrium dan ventricle ada injap. Dia macam satu bukaan lah, dia boleh buka dan tutup. Injap. Dia memastikan darah mengalir sehala. Maksud dia darah tak kembali balik, terpatah balik lah. Darah tak patah balik. Ini lebih kurang 4 persamaan dia. Okey, kita tengok dia punya perbezaan. Serangga saja mempunyai sistem peredaran darah terbuka ya. Ikan, amfibia dan manusia peredaran tertutup. Kemudian kalau kita tengok dari segi bilangan peredaran serangga tak ada ya. Ikan sistem peredaran darah tunggal. Dia punya sistem peredaran darah tunggal, darah mengalir ke dalam jantung sekali saja. Itu yang kita kata tunggal. Yang ini peredaran ganda dua, darah mengalir ke dalam jantung 2 kali. Ini 1 kali. Sekali. Manusia pun sama, sistem peredaran ganda dua kerana darah mengalir ke jantung sebanyak 2 kali. Peredaran ganda dua. Kalau ikan, peredaran tunggal, sekali saja. Okey, bilangan jantung. Bilangan jantung kalau kita tengok serangga terdiri daripada banyak segmen ruang lah. Dia ada banyak segmen-segmen, ruang-ruang. Kalau kita tengok ikan, dia ada 2 bahagian. Satu atrium, satu ventricle. Amfibia 3, 2 atrium dan 1 ventricle. Manusia 4, 2 atrium dan 2 ventricle. Bilangan ruang di dalam jantung. Okey, kemudian ini tak ada pengasingan serangga dan ikan sebab dia darah mengalir sekali searah saja. Ni searah. Ini pengasingan oksigen dan terdi oksigen tidak lengkap. Amfibia tadi tidak lengkap. Darah beroksigen dan terdi oksigen bercampur dalam ventricle. Kalau manusia lengkap. Pengasingan oksigen dan darah terdi oksigen lengkap, di mana darah beroksigen dan darah terdi oksigen tidak bercampur. Itu dia perbandingan dia. Ini penting ya jadualnya. Untuk perbandingan. Ada apa-apa soalan?
Ada apa-apa nak tanya tak? Boleh Okey, cikgu kita berhenti sampai sini. Yang sistem peredaran manusia kita tengok minggu depan sebab sistem peredaran manusia banyak lagi Cikgu bagi soalan sikit, cuba kamu buat. Buat dalam buku latihan tulis tajuk. Sistem peredaran pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Tajuk dia. Bab 10. Tulis bab 10. Pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Ini tajuk dia. Terangkan tentang sistem peredaran dalam serangga. Okey, nombor 2. Terangkan tentang sistem peredaran dalam ikan.
Cuba buat ni dalam buku latihan ya. Terangkan tentang sistem peredaran dalam serangga, ikan, amfibia, manusia. Kemudian kamu bandingkan. Bandingkan tu maksud dia tuliskan persamaan dan perbezaan dia. Ini tak payah markah lah. Kamu buat apa yang kita dah belajar tadi. Okay. Ini kamu terangkan macam tadi lah. Kalau disuruh terangkan tentang serangga, mana tadi? Serangga kamu terangkanlah ni semua apa yang berlaku pada serangga. Sistem peredaran. Dia jenis terbuka, ada jantung, hemolimfa, hemoselam. Kemudian macam mana pertukaran dia berlaku. Yang ni pun terangkan ya untuk serangga. Kalau dekat bahagian bawah tu tak ada, yang atas ni pun terangkan. Kemudian kalau peredaran darah tertutup ikan, apa tu peredaran darah tertutup? Terangkan sikit untuk ikan. Terangkan tu semua. Perbezaan, kamu boleh terangkan perbezaan dia tadi. Perbandingan dia yang ni. Okey, itu dia soalan dia. Ada 5 soalan. Cuba buat ya.